Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada video yang lepas kita telah pun belajar mengenai sistem pencernaan manusia dan proses pencernaan makanan. Jadi pada hari ini kita akan sambung dengan proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Jadi kita kena bertanya kepada diri sendiri dulu, apakah yang akan terjadi selepas makanan tersebut dicernakan? Sebelum kita berbincang mengenai proses selepas pencernaan makanan, kita ingat semula apakah dia hasil akhir pencernaan. Hasil akhir pencernaan terdiri daripada molekul-molekul kecil. Mengapa kita perlukan molekul-molekul kecil ini? Supaya ianya mudah diserap oleh badan. Jadi, ada 4 molekul kecil iaitu glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol. Glukosa digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam proses respirasi dalam sel. Kemudian asid amino digunakan untuk membentuk komponen-komponen sel. Asid lemak dan gliserol bergabung untuk membentuk lemak yang berfungsi sebagai penebat haba dan pelindung organ dalaman. Sekali lagi, dari manakah datangnya molekul-molekul kecil ini? Glukosa terhasil daripada karbohidrat. Jadi, kita boleh rumuskan bahawa hasil akhir karbohidrat ialah glukosa. Asid amino terhasil daripada protein. Manakala asid lemak dan gliserol terhasil daripada lemak. Selepas karbohidrat, protein dan lemak dicernakan, ia perlu diserap ke dalam badan supaya badan kita boleh menggunakan molekul-molekul tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Jadi, makanan yang telah tercerna tadi seperti glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol akan diserap ke dalam sistem peredaran darah melalui usus kecil. Ini ialah usus kecil yang berwarna merah ini. Dan apabila kita buka usus kecil tersebut, kita akan nampak struktur-struktur halus berbentuk seperti jejari yang dinamakan sebagai vilus. Okey, jadi mari kita lihat mengapa usus kecil mempunyai vilus. Yang pertama, usus kecil mempunyai vilus yang berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan dan memaksimumkan kadar penyerapan hasil pencernaan. Jadi kalau kita bandingkan sekeping kertas yang tidak dilipat, dia mengambil ruang yang besar untuk kita bentangkan. Tetapi kalau kita lipatkan kertas tersebut, kita akan dapati bahawa kita boleh letakkan kertas tambahan pada ruang yang sama. Inilah maksud menambahkan luas permukaan. Kemudian, yang kedua, dinding vilus sangat nipis iaitu hanya setebal satu sel untuk membantu zat makanan keluar daripada saluran pencernaan ke salur darah. Kemudian, di sekeliling vilus terdapat salur-salur darah yang berfungsi untuk mengangkut nutrien yang keluar daripada usus kecil tadi ke seluruh bahagian badan. Okey, inilah gambaran vilus. Jadi, di luar vilus terdapat salur darah dan juga laktil. Okey, dan ini ialah dinding vilus yang setebal satu sel.
yang memudahkan makanan untuk keluar daripada vilus dan masuk ke salur darah, dan makanan yang bersaiz kecil sahaja yang boleh keluar melalui vilus, manakala makanan yang tidak tercerna yang bersaiz besar tidak dapat menembusi vilus. Jadi inilah nutrien-nutrien kecil yang akan diangkut oleh darah ke seluruh badan. Okey, ini ialah gambar sistem peredaran badan. Daripada usus kecil tadi, ia akan dibawa ke jantung. Jantung yang akan mengepam darah ke seluruh badan. Dan akhirnya seluruh badan akan menerima nutrien-nutrien yang telah dicernakan tadi. Sistem peredaran darah tadi, dia berfungsi untuk mengangkut hasil pencernaan dan mengedarkan kepada seluruh badan. Proses ini dinamakan sebagai asimilasi, iaitu proses pengagihan hasil akhir pencernaan untuk digunakan oleh sel-sel badan. Jadi kita rumuskan semula. Ia bermula dengan sistem pencernaan di mana makanan-makanan yang besar dan kompleks dipecahkan kepada molekul kecil yang kemudiannya akan diserap ke dalam vilus pada usus kecil. Kemudian, molekul-molekul tadi akan pergi ke dalam sistem peredaran darah dan diangkut ke seluruh badan, yang dinamakan proses ini sebagai asimilasi. Asimilasi bertujuan untuk membantu pembentukan sel-sel baru, respirasi dan juga berfungsi dalam pengawalan suhu badan. Jadi, itu kisahnya tentang makanan yang telah dicernakan. Bagaimana pula dengan makanan yang tidak dapat dicernakan? Makanan yang tidak dapat dicernakan seperti serat, serabut, sisa rembesan, sel-sel mati, semua akan bergerak dari usus kecil masuk ke usus besar. Di dalam usus besar, air serta garam mineral akan diserap ke dalam salur darah. Ini akan menyebabkan semakin lama makanan yang tidak dicernakan tadi akan menjadi semakin kurang air dan keras. Ia akan bertukar daripada cecair menjadi pepejal dan ia akan dipanggil sebagai tinja. Tinja akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum ianya akan dikeluarkan melalui dubur, dan proses ini dipanggil penyah tinjaan. Jadi, apakah kesimpulan yang anda dapat buat? Sila like, share dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, dan jika anda ada soalan, tinggalkan komen. Bye! Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share.